dah habis topik ni. Kemudian kita akan buat ulang kaji lah, okay, tentang contoh-contoh soalan dan sebagainya lah. Okay. Ya, siap. Okay. Ya, siap. Okey, siap. Okey, boleh nampak slide eh? Boleh sir. Okey, alhamdulillah. Okey, tekan sikit. Alright. Okey, ini kita akan masuk pada satu tajuk lagi, iaitu oscilloscope and signal generator. Okey, jadi yang akan dibincangkan pada hari ini adalah tentang oscilloscope. Okey. Okay, kita akan teruskan pada tajuk hari ini, iaitu oscilloscope. Okay, jadi kita tahu oscilloscope adalah alat yang digunakan untuk mengukur voltage, okay, dan juga untuk mengukur, boleh ukur arus, voltage dan sebagainya lah. Okay. Dan untuk gelombang tertentu lah. Okay, itu dia punya cara basic dia. Okay. Jadi pada satu oscilloscope tu, okay, adalah digunakan, okay, kita tahu oscilloscope tu adalah untuk digunakan untuk merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengukur, okay, signal. Saya nak record je. Okey. Jadi oscilloscope adalah merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengukur lah, okay, mengukur dan juga analyze signal lah, okay, dalam bentuk wave dan juga pulse lah ataupun denyut lah, okay, dalam bentuk gelombang dan juga denyut, okay. Kemudian dia akan displaykan dekat skrin lah, okay. Jadi pada skrin oscilloscope tu, okay, dia ada y-axis dan juga x-axis lah, okay. Jadi y-axis adalah vertical axis untuk voltage dan x-axis adalah untuk time pada horizontal lah, mana biasanya pada oscilloscope ada bahagian vertikal, okay, bahagian menegak ni dia ada, biasanya ada 8 lah dia punya petak-petak ataupun jalur ni, dia punya kotak-kotak ni ada 8 daripada atas ke bawah lah, ada 8 row. Kemudian untuk bahagian menegak ni biasanya ada 10 lah, 10 dia punya 10 petak. Okey. Jadi kat tengah-tengah ni adalah antara pertemuan y-axis dengan x-axis ni, itu dipanggil origin lah. Ini adalah origin. Okey, maknanya dia bermula daripada kosong lah. Okey. Walaupun kebanyakan gelombang keluar daripada sini, dia akan dia akan bergerak lah, bergetar sehingga kita offkan power supply. Lagi kita tak off, dia akan sentiasa getar, ataupun kita tak hold-kan gelombang tu, dia akan sentiasa bergetar lah, akan keluar bentuk gelombang yang sama. Okey. Jadi biasanya vertical ni dia dalam nilai voltage lah, volt lah, okey, berapa volt lah, okey. X adalah dia dari segi masa lah, T, okey. Berapa second, berapa microsecond, millisecond dan sebagainya lah, okey.
Okey, jadi kita ada dua jenis osiloskop. Itu satu adalah analog osiloskop dan juga ada satu lagi adalah digital osiloskop lah. Okey. Kalau kita lihat analog osiloskop block diagram ni, okey. Jadi dia ada, okey, kalau kita lihat dia ada input signal, maknanya input signal ni adalah diambil daripada luar daripada osiloskop tu. Kalau kita ada litar, daripada litar kita lah. Okay, kita nak ukur voltage dan sebagainya. Katakan contoh kita buat uji kaji yang kedua itu kita ukur voltage pada A1, A2, A3, A4, kita boleh gunakan osiloskop lah untuk ukur, tapi dengan syarat, okey, bekalan yang masuk pada supply tu, ni kita buat DC, patutnya dia adalah AC punya bekalan lah. Jadi bekalan AC tu kita boleh ukur voltage tangan, okey, pada ni lah, okey, dan akan dipaparkan, bentuk gelombang tu akan dipaparkan dekat skrin sini lah, okey. Jadi input signal daripada tu biasanya kita akan sambung dengan untuk dapatkan dia punya sambungan pada osiloskop ni, okey. Kita lihat kita perlu ada satu probe lah, okey, samalah seperti kita pakai multimeter tu untuk kita nak gunakan untuk mengukur voltage dan sebagainya, arus dan sebagainya, kita perlu ada probe lah, positif dan juga negatif. Tapi osiloskop dia ada satu probe sajalah, okey, tapi di ujung ni dia ada dua keluaran lah, satu adalah untuk ground clip dan satu lagi untuk dipanggil probe lah, probe positif lah kalau terminal positif, okey. Jadi kita kena sambung dengan probe ni lah pada osiloskop, barulah kita boleh ukur dan akan dipaparkan apa yang hasil yang kita ukur tu akan dipaparkan dekat sini lah, okey, dengan setting yang tertentu lah, okey. Okey, jadi pada satu analog osiloskop ni, okey, dia secara generalnya dia hampir sama dengan digital, cuma digital tu dia ada satu lagi alat dipanggil dia convert daripada analog ke digital lah, ada DC digital, okey. Ada alat dipanggil converter analog to digital lah, mana, okey, dia akan convertkan syarat analog pada digital, okey. Jadi input signal ni masuk ni akan masuk pada vertical amplifier, okey. Jadi vertical amplifier ni tujuan dia adalah dia nak naikkan amplifier, okey, pada, kemudian tengah tu kat sini pun tengah tu ada dia punya alternator. Kalau alternator biasanya dia akan lemahkan syarat lah, syarat masuk. Tapi kalau vertical amplifier ni mungkin dia akan kuatkan syarat masuk, okey. Kemudian akan masuk pada delay line, okey. Delay line ni sambil sebelum dalam perjalanan ke delay line ni dia akan di-pick up oleh satu circuit, itu dipanggil trigger circuit, okey. Jadi signal yang masuk ni, amplifier ni keluar ni, sama ada dia kuatkan syarat, katakan syarat sini adalah rendah, okey, dia boleh kuatkan, tinggikan. Syarat keluar daripada vertical amplifier ni akan juga di-pick up oleh trigger circuit lah, okey. Jadi trigger circuit ni akan syarat yang di-pick up tu akan dimasukkan, okey, di trigger dengan hantar pada time based generator, okey. Ini kemudian bila masuk pada time based generator, dia akan pergi pada horizontal amplifier lah, okey. Kemudian akan sambung pada horizontal deflection plate lah, okey. Jadi bahagian vertikal ni selepas delay line ni dia akan tentukan tempoh masa yang syarat tu perlu dihantar pada line vertical deflection ni, okey. Jadi dia akan tentukan dia punya masa dan sebagainya. Jadi bahagian vertikal ni, okey, jadi semasa operasi tu, okey, jadi cara generalnya, okey, dia ada dua supply yang digunakan untuk analog dan, okey, di analog osiloskop block diagram ni, okey, osiloskop di analog ni, iaitu high voltage supply dan juga low voltage supply lah. Jadi kalau high voltage ni biasanya dia akan sambung pada dipanggil CRT lah, tube ray cathode, okey, cathode ray tube lah, okey, kalau dalam English cathode ray tube, okey, ataupun apa nama dia? Okey, tak apalah, kita pakai cathode ray tube lah, okey, cathode CRT, mana cathode ray tube maknanya akan menggunakan high voltage supply, lain-lain dia punya circuit akan menggunakan low voltage power supply lah, okey. Jadi bila dia, tujuan dia adalah apabila ada isyarat masuk,
maknanya senapan ataupun elektron gun ni akan tembak dia punya elektron, elektron ni akan keluar dengan laju lah sebenarnya, okey, speed yang laju. Kemudian syarat tu akan dalam bila tu akan untuk bahagian vertikal, maknanya dia akan dalam bentuk dot lah, okey, dia akan ayunkan ke atas dan ke bawah, okey, maknanya dia akan up and down, kemudian pada bahagian horizontal ni dia akan bahagian horizontal lah, okey, kiri kanan dan sebagainya, okey. Kemudian keluar daripada sini dalam bentuk titik lah, dot tertentu, okey. Jadi dot tu nanti akan bercantum, akan membentuk hasil keluaran pada skrin lah, okey. Maknanya dia akan paparkan bentuk gelombang lah dekat skrin dekat sini, okey. Okey, jadi kelajuan dia ni proses untuk ini sampai ke sini adalah dia punya dot tu adalah 500k per second lah, okey. Maknanya titik tu akan sampai pada skrin ni adalah dalam kelajuan yang tinggi lah, high speed. Jadi kita tak nampak lah dia punya titik tu cantum satu tu, kita dah nampak terus hasil dia lah. Bila kita onkan osiloskop, kita masukkan dan isyarat signal tu, kita tu dapat hasil dalam bentuk gelombang lah, okey. Bentuk gelombang tu bergantung lah, okey. Ada yang bentuk gelombang sine wave, ada yang bentuk square wave, okey. Dan ada berbagai-bagai lah, okey, ada berbagai-bagai dalam bentuk pas dan sebagainya lah, okey, bentuk denyut dan sebagainya, okey. Itu dia punya cara kendalian dia, okey. Okey. Jadi bahagian saya dah cakap tadi, bahagian vertikal tu dia ada, kalau dia pakai alternator, maknanya dia akan reducekan signal voltage lah yang masuk, okey, daripada input tu. Kalau alternator dia akan reducekan signal voltage, tapi kalau amplifier akan increasekan signal voltage lah, okey. Okey, jadi kalau kita lihat ke sini, okey, kelajuan dia punya dot tu disesuaikan pada skrin tu adalah lebih daripada 500k kali lah, 500,000 kali, okey, per second lah, okey, tiap satu saat, okey, dot tu akan sampai pada skrin tu dalam lebih pada 500,000 kali lah, okey. Jadi itu cepat lah, okey. Jadi kita tak nampak dia punya titik-titik tu lah, dah kita dapat adalah tu hasil dia macam ni lah, okey. Dia nampak tu hasil bentuk macam ni, okey. Okey, jadi itu adalah lebih kurang dia punya bagaimana analog oscilloscope tu beroperasi, okey. Jadi fungsi ada satu lagi, okey, daripada horizontal, bahagian horizontal, ada bahagian vertikal, kemudian ada bahagian pemasukan dan sebagainya tu. Ada juga bagi satu lagi adalah dipanggil trigger lah. Trigger ni tujuan dia adalah untuk stabilkan dia punya signal yang berulang lah, okey. Maknanya kalau signal tu keluar, dia berterusan dengan bentuk dan rupa yang samalah, okey. Maknanya dari segi tempoh, masa dan sebagainya adalah pada waktu yang sama, okey. Maknanya dia bergerak kalau daripada kosong, dia tu starting, kemudian dia akan berjalan seterusnya, akan keluar balik pada kosong lah. Maknanya pada titik point ataupun dot titik tu pada waktu yang sama lah, okey. Jadi bentuk gelombang tu sampai bila-bila pun akan bentuk itulah, dia tak ada tinggi rendah dan sebagainya lah, okey. Sejak tinggi sejak rendah tak ada, dia akan maintain lah. Kalau kata bentuk gelombang dalam bentuk macam ni, okey. Okey, kalau bentuk gelombang macam ni, maknanya trigger ni akan pastikan inilah bentuk gelombang tinggi dan juga bentuk lebar dia dan sebagainya adalah sama sampai bila-bila lah, okey. Selagi kita tak offkan bekalan, okey. Okey. Ada soalan tentang digital analog oscilloscope? Okey. Kemudian kita masuk pada
Okey. Kemudian kita akan masuk pada satu lagi jenis osiloskop, itu digital osiloskop. Mana digital ni dia menggunakan konsep binary number lah. Maknanya 0110 dan sebagainya lah. Okey. Jadi dalam bentuk tu lah. Jadi untuk dapatkan dalam bentuk binary number ni, dia perlu ada satu alat yang disambungkan kat situ, dipanggil analog to digital converter lah, ADC. Okey. Maknanya dia akan convertkan voltage daripada yang analog kepada digital information lah. Okey. Jadi digital information tu akan akan dipaparkan sebagai waveform kat skrin lah. Okey. Dalam bentuk waveform lah. Okey. Okey, jadi yang lain tu sama, ada bahagian vertikal, okey. Ada input daripada sinilah, input signal daripada sini. Okey, kalau dia masuk pada alternator, maknanya alternator ni akan lemahkan syarat tu. Kalau dia masuk terus pada vertical amplifier, maknanya dia akan kuatkan syarat tu lah. Okey. Kalau prosedur masuk ke sini, maknanya dia lemahkan dulu, tapi vertical amplifier ni akan kuatkan balik signal tu. Okey. Kemudian tiga sistem ni akan disambung antara vertical amplifier dan juga horizontal system lah, supaya dia akan stabilkan dia punya bentuk gelombang tu lah. Okey. Clock time ni maksudnya isyarat yang asal lah kat dalam osiloskop tu adalah dalam bentuk segi empat. Okey, segi empat. Okey. Jadi dekat sini je lah dia akan tambah satu lagi sistem untuk tukarkan daripada analog punya signal kepada digital punya signal lah. Okey, jadi ada satu dipanggil ADC lah, ataupun analog to digital converter. Okey, jadi fungsi analog digital converter ni dia akan convertkan isyarat analog pada digital. Okey, kemudian yang ditukarkan tu dia akan simpan dalam satu dipanggil memori. Ingatan tu mana berlaku prosesan kat sini, dekat memori ni. Kemudian dia akan hantar pada digital display system lah. Jadi daripada digital display system tu dia akan paparkan gelombang sama seperti yang analog lah. Okey, tapi proses dia adalah lepas pada ADC ni adalah digital punya proses lah. Okey. Jadi dipakaikan syarat 1001 dan sebagainya digital, kemudian berlaku prosesan dan akan dihantar syarat tu pada digital display, dan keluaran dia sama je lah macam mana keluaran pada analog osiloskop lah. Okey. 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 Alright, jadi saya akan masuk pada saya akan masukkan pada bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen yang terdapat pada osiloskop ni lah. Okey. Okey, bahagian pertama adalah display. Okey, display control ataupun kawalan display. Okey. Dia ada bahagian display. Kemudian kat bawah ni dia ada tiga elemen lah. Okey, dalam tu dia ada tiga elemen dia. Okey. Kat sini adalah power lah. Maknanya kita kena on power supply ni dululah untuk hidupkan normal lah, on off untuk hidup dan matikan osiloskop lah. Power ni. Okey. Kemudian kita ada bahagian, okey. Jadi tugas bahagian display ni dia paparkan bentuk gelombang lah. Okey. Dia paparkan bentuk gelombang. Okey. Line reference dia dipanggil gratitude lah. Maknanya ini dia punya line reference dia. Okey. Pada horizontal dan juga pada vertical. Okey. Jadi pada bahagian display ni, display control ni ada tiga button lah. Okey. Fungsi, ada tiga fungsi yang lain. Itu intensity, focus dan juga beam finder button lah. Okey. Jadi dia ada tiga lah. Okey. Tiga fungsi kat situ. Okey.
Okey, jadi ada 3 function kat situ. Satu adalah fokus yang kat tengah ni lah, fokus knob ataupun dia punya shelter dia, control dia adalah ni. Kemudian ada knob untuk intensity dan juga ada viewfinder button lah. Okey, viewfinder button. Okey. Fungsi viewfinder button ni adalah dia untuk mencari alur lah, gelombang tu akan keluar dekat alur mana. Okey, jadi itu punya ni lah. Fokus maknanya kita nak lihat dia punya gelombang yang terhasil tu, kita fokuskan lah pada betul-betul dia punya gelombang yang sharp dan sebagainya lah. Intensity pun nak lihat kecerahan pada paparan skrin ni lah. Okey. Okey, itu adalah bahagian display control. Okey, ada ni. Kemudian kita lihat juga, okey, bahagian yang kedua ataupun komponen yang kedua, control yang kedua, itu bahagian vertical control. Okey, vertical ya inilah. Okey, vertical maknanya dia bahagian paksi Y ni lah, Y axis. Okey, dari sini ke atas lah. Okey, jadi dia okey, jadi dia punya tu adalah untuk control amplitude lah. Okey, berapa dia punya amplitude gelombang ni lah, dia akan control oleh vertical ni lah. Okey, jadi dia ada komponen-komponen yang ada dalam vertical ni. Satu adalah dipanggil baud per division. Okey, maknanya baud per division ni, ini kalau yang analog lah. Kalau yang digital dia lain function je, just kita tekan saja. Jadi bila analog kita kena baca sendirilah. Dia tak keluar apakah voltage dekat sini berapa tinggi, okey, B peak to peak berapa, B peak berapa, RMS seberapa dan sebagainya, tak keluar. Okey, jadi kita kena kira dulu, okey, menggunakan kaedah pengiraan lah. Okey, kita kira. Jadi function baud per division ni kita nak tentukan berapakah voltage kalau keluar, katakan bentuk gelombang ni, dia punya amplitude dia berapa, daripada katakan daripada puncak negatif sampai puncak positif ni, berapakah dia punya voltage amplitude dia. Okey, jadi okey, jadi dia punya puncak voltage tu adalah okey, puncak voltage tu adalah kita boleh kira menggunakan berapakah dia punya tu. Kalau katakan dekat sini, okey, kita selectkan ni seperti mana kita selectkan ohmmeter lah. Kita selectkan ohmmeter kali 1, kali 2, kali 10K dan sebagainya lah. Okey, seperti mana kita selectkan ohmmeter lah. Begitu juga yang analog oscilloscope ni, apabila baud division ni, contohlah kita select kat sini pada penunjuk ni, okey, pada sebelum tu, okey, pada baud division ni dia ada AC, ground dan juga DC lah. Maknanya kalau AC kita akan ukur gelombang AC lah macam ni. Okey, kalau DC maknanya dia hanya satu garis sajalah, daripada atas ke atau bawah dia bermula straight sajalah. Okey, dia kalau DC-nya bentuk gelombang adalah okey, kalau DC punya bentuk gelombang dia hanya satu garis sajalah. Kita katakan daripada sini dia akan straight saja sampai ke hujung. Okey, ini adalah DC lah. Okey, ini adalah DC. Kalau AC ini adalah ni DC. Yang ini adalah AC lah. Okey, ini adalah gelombang AC. Okey, kalau ground, kalau kita pilih ground maknanya dia akan berada di line vertical horizontal ni lah, kosong, line kosong. Okey, itu adalah ground. Okey. Okey, katakan kita ini function yang ini. Okey, kalau kita lihat anak panah atas dan juga anak panah bawah tu dipanggil position. Maknanya kita boleh naikkan isyarat ni ke atas dan juga kita boleh turunkan ke bawah lah. Itu maksud dia. Okey, maknanya kita kalau katakan tiba-tiba saya pandang je. Okey, tiba-tiba katakan, okey, isyarat yang keluar tu adalah berada di kedudukan kat sini, kat atas ni. Okey, dia keluar berada kat sini.
Jadi kalau kita nak turunkan dia, kita laraskan yang inilah. Okey. Maknanya kita pusing ke bawah ke sebelah sebelah kiri, maknanya dia akan turun ke bawah lah. Nanti akan dapat dalam bentuk gelombang di sinilah. Okey. Sir, yang position tu yang tu ya sir, yang apa ni, volt per div tu Tak, yang volt BIB ini. Yang turun ke bawah tu apa? Sorry, yang volt BIB dia ni. Tu yang belah ni, sorry. Yang belah ni adalah horizontal. Okey. Tak yang ni. Yang volt per division ni yang ada anak panah ni. Maknanya kita select berapa kali berapa lah. Okey, kalau katakan sini kita kat sini katakan nombor 2 kan. Kita select pada 2. Maknanya nanti kita nak kira, nanti saya akan tunjukkan dulu. Tapi saya terangkan ini dulu. Okey. Kalau yang atas bawah ni position ni adalah menunjukkan yang inilah. Okey. Ni button ni. Atas bawah ni maknanya kita nak up and down punya gelombang lah. Gelombang yang keluar tu kalau katakan dia berada di atas, kita boleh turunkan supaya dia berada di betul-betul berada di antara fasi X, fasi Y lah. Okay, kita tahu. Kita boleh turunkan dengan syarat kita pusing ni lah. Ke arah kiri, maknanya dia akan down ke bawah lah. Okay, boleh kita take guna kat situ lah. Okay, kalau katakan dia berada di bawah sini, okay, gelombang berada di bawah sini. Okay. Jadi macam tak ni lah. Okay, jadi nak naikkan dia ni, kita pusing yang ni sebelah kanan lah. Nanti ni akan naik ke atas lah. Jadi kita boleh adjust bawah dan atas lah. Jadi kita adjust dia dalam screen ni lah. Luar pada screen kita tak boleh baca, nampak lah dia punya gelombang tu. Okay. Okay. Jadi yang volt per division ni, okay. Kita ambil lah bentuk gelombang ni. Okay, gelombang yang dia berikan contoh ni. Okay. Volt per division ni adalah katakan kat sini kita select pada nombor 2, katakan kat situ dah adalah 1, 2 dan sebagainya, banyaklah punya ni ada nombor-nombor dia kat sini. Okey. Jadi katakan kita contoh sini kita select pada nombor 2. Kat sini angka 2 lah kat sini katakan contoh yang anak panah tunjuk ni, ni yang 3 segi tunjuk ke sini katakan nombor 2. Okey. Jadi kita nak tentukan dia punya amplitude, okey. Jadi kita kiralah, okey. Katakan gelombang ni kita nak cari contoh, kita nak dapatkan peak to peak. Okey. Maknanya daripada sini sampailah ke puncak ni lah. Daripada puncak negatif sampai ke puncak positif. Ini adalah peak to peak. Okey. Katakanlah kita kira dia punya ni adalah daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah 6 petak. Okey. Jadi nak dapatkan berapakah voltage peak to peak tu, jadi kita buat macam ni lah. Ada untuk peak to peak tu ada non-division, okay. Time dengan 2 volt per division lah, okay. Volt per division, okay. Jadi division dengan division kita boleh buat lah, okay. Kita cancel, kita akan dapat 12 volt lah voltage dia, okay. Alright, ada soalan? Itu cara manual lah, okay. Kalau yang digital kita tak perlu nak buat apa-apa lah, kita just tekan je dia punya sistem, nanti semua boleh kita paparkan dekat skrin ni lah. Okay. BP to peak, okay. BP, DRMS, okay. Frekuensi dan sebagainya lah. Okay. Jadi itu adalah kemudian yang bawah ni, ini adalah dia punya main untuk masukkan lah daripada oscilloscope. Mana kita letak dekat sinilah pada bahagian ketika ni. Nanti hasil daripada yang kita ukur dekat sini akan dipaparkan dekat sinilah. Okey. Okey, ada soalan? Okey. Okey, B3. Okey, kemudian kita masuk pada horizontal. Horizontal adalah bahagian kat sini. Okey. Ni ada input lah, input untuk kita masukkan signal yang daripada luar ni. Kalau katakan kat sini kita ukur, okey. Kita ukur dia punya voltage intangan tu, okey. Kat sini kita letakkan liter, kemudian kita katakan ini adalah dia punya intangan, voltage lah, kita nak ukur voltage lah, okey. Kemudian ni sambungkan pada supply, katakan AC nya supply, okey. Kita nak ukur berapakah voltage ni, jadi kita letaklah, okey. Macam biasalah, yang ini kita anggap ini positif, ini adalah negatif lah. Tapi kalau ukur voltage kita ikut polariti lah. Okay, jadi
kita kena sambungkan pada input masuk pada dekat sini lah, pada bahagian vertical. Okey. Kalau kita pakai satu probe lah, okey. Kalau kita pakai dua probe, maknanya kita kena sambung nantilah. Okey. Untuk dua nanti saya cerita lagi. Okey. Jadi kita tengok dulu bahagian horizontal control ni. Okey, horizontal control dia ada juga position, okey. Okey. Dia ada juga position, okey. Iaitu dia bergerak kiri dan juga ke sebelah kanan. Bahagian horizontal lah, maknanya gelombang tu boleh kita gerakkan ke kiri dan juga ke sebelah kanan lah. Okey. Maknanya katakan okey, kita gelombang keluar macam ni, tapi kita kata kita nak starting pada origin, pada kosong. Jadi kita boleh pusing bahagian horizontal ni, position ni ke sebelah inilah, ke sebelah kanan. Maknanya kalau ikut arah jam, maknanya ni akan moving ke sinilah. Maknanya gelombang yang kat sini nanti akan bermula kat situ lah. Jadi dia akan jadi turun ke sinilah. Okey. Maknanya dia akan starting kat sinilah. Okey, contoh itulah. Okay. Dia akan mula mungkin kat sinilah. Okey. Okay, saya tak lukis tak berapa cantik lah. Okay. Jadi dia akan bermula daripada sinilah. Okey. Maknanya kita starting kat sini. Ni sambung lagi lah ke sebelah sini pula. Okey. Sampailah habis. Maknanya kita boleh movekan gelombang ni nak start pada origin, okey, ataupun kita nak start kat mana-mana lah. Kita boleh gerak kiri dan juga sebelah kanan lah. Okey, untuk bahagian position ni. Okey. Okey. Jadi bahagian fungsi utama dia sebagai time base lah. Okey. Time base maknanya menentukan masa berapakah tempoh untuk satu circle complete pada tu. Okey. Jadi okey. Jadi time per division ini adalah time per division. Okey. Dia panggil second per division lah. Okey, ataupun time per division ataupun second per division. Okey. Maknanya kita nak tentukan berapakah dia punya tempoh satu-satu gelombang ni lah. Okey, katakan di setting ni adalah pada contohlah kita katakan di setting ni adalah pada 1 milisecond. Okey, 1 milisecond lah. Okey. Katakan dia letak tu pada 1 milisecond. Pada 1 milisecond lah kata letak dia punya julat kat sini ataupun selector dekat sini pada 1 milisecond. Jadi nak tentukan berapakah dia punya tempoh masa yang dia ambil untuk satu circle complete ataupun satu waveform ni, dia punya complete satu circle. Maknanya satu circle tu adalah daripada kosong kemudian sampailah ke 360 darjah lah sampai kat sini. Okey, maknanya dia akan ni maksimum dekat sini kalau ikut dalam degree adalah bersamaan dengan 90 darjah lah. Kemudian kosong ke 90 darjah, kemudian itu sini adalah 180 darjah. Kemudian ke bawah ni adalah 270. Okey. Yang last adalah 360 darjah lah. Maknanya satu circle complete adalah 360 darjah lah. Ataupun kalau kita tukar dalam 360 darjah, kalau kita tukar dalam radian bersamaan dengan 2 pi lah. Okey. Okey, 360 darjah. Jadi kita biasanya kita akan ambil dia dalam bentuk masa lah. Okey. Tapi kita akan belajar teknologi elektrik dalam AC current tu, okey, alternating current tu. Okey. Satu gelombang komplit satu kita adalah circle adalah sama sampai daripada kosong sampai ke 360 darjah. Okey. Jadi dia punya tu, jadi nak tentukan dia punya masa ni, okey. Sebab dia melibatkan horizontal ni adalah melibatkan masa. Jadi nak kita tahu satu circle komplit adalah kita boleh ambil tempoh, kita boleh ambil daripada banyak cara lah sebenarnya nak ambil tempoh ni. Sama ada daripada sini ke sampai ke sini. Okay. Itu pun satu T tempoh. Kita boleh ukur tempoh daripada atas ni dengan sampai sini. Pun satu kaedah juga. Okay. Tempoh. Kita boleh ukur daripada negatif ke negatif lah. Okay. Tadi atas positif, negatif ke negatif lah. Okay.
Jadi tempoh kita boleh ambil tempoh dalam 3 tempat lah. Okey, kita boleh, dia akan sama je. Okey. Jadi kita ambil lah gelombang ini. Okey. Kita dah kata dia setting dekat sini adalah second per division ni disettingkan adalah pada 1 milisecond. Okey. Jadi kita kena kira lah, okay, untuk satu complete circle ni daripada sini sampai ke sini lah. Maknanya itu ada satu kitab. Okey. Jadi kita kira lah berapa dia punya ni box dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampai 5 division lah. Yang kita guna pakai adalah 5 division. Okey. Jadi kita boleh dapat dia punya tempoh dia. Okey. T dia 5 division time dengan 1 ataupun second per division lah, ataupun 1 milisecond per division lah. Okey. Jadi kita division kita boleh hilang lah. Okey. Jadi kita akan dapat untuk satu circle tu dia ambil masa 5 milisecond lah untuk lekatkan satu circle complete lah, satu kitab. Okey. One circle lah, maknanya satu kitab. Jadi tempoh dia bila kita dapat punya tempoh, kita boleh kira berapakah frekuensi untuk tempoh ni lah. Okay. Frekuensi yang digunakan dalam ni, apakah dia punya formula dia? F sama dengan frekuensi adalah sama dengan 1 per T lah. Okay. Kalau kamu dah belajar, jadi kita boleh kira lah 1 per 5 milisecond lah. Okay. Jadi 1 per 5 milisecond adalah 0.2 kHz lah. Okay. Okay. Jadi kita akan dapat dia punya frekuensi adalah untuk gelombang ni, frekuensi dia adalah 0.2 kHz lah. Maknanya 1 bagi 5 milisecond ni adalah kali dengan 10 kuasa negatif 3. Jadi jadi kilo lah. Bila kita bagi dia akan jadi kilo hertz. Jadi frekuensi akan disukat dalam hertz lah. Kita pakai SZ ataupun dalam nama penuh dia adalah ERT H lah, ETZ je. Okey, ETZ. Okey. Hertz lah. Okey, dia punya ni. Okey, dia sukat dalam hertz. Kilohertz ke megahertz dan sebagainya lah. Okey, sama jugalah seperti kita ukur jangan. Okey, jadi itu dia punya function second per division lah untuk analog. Okey, analog kita kena kerja lebih keras sikit lah. Kena lebih kerja banyak. Kita kena set dan sebagainya. Jadi kita kena setting lah. Okey, kemudian kat sini ada satu lagi input. Okey. Okey. Ini adalah satu lagi input. Maknanya input ni kalau kita nak tengok dua gelombang serentak pada, kita ada dua, kita kena pakai satu lagi probe barulah. Okey. Ataupun probe ni boleh nak pakai channel ni pun boleh, nak pakai channel lah. Tapi kebiasaannya normal untuk mula-mula biasanya kita pakai yang ni lah. Okey, channel yang ini kalau kita nak tengok ada dua gelombang, okey, yang kita nak paparkan di skrin. Okey, maknanya kita buat dua pengukuran yang berbeza. Kemudian kita nak tengok serentak gelombang ni, okey, jadi kita kena sambung lagi satu probe dekat sini lah. Probe yang lain lah, bukan probe yang sama. Maknanya yang ini sambung dekat sini, keluarkan hasil yang ini. Yang kemudian kita sambung lagi dengan satu probe yang lain, okey. Kemudian kita ukur juga komponen yang lain, okey. Jadi kita akan dapat bergantunglah, okey, apa komponen yang kita ukur tu, dan juga kita kalau dia starting sama, dia akan keluar dekat sini lah. Tapi mungkin di amplitude dia rendah ataupun sebagainya lah, okey. Katakan amplitude lebih rendah daripada yang tu, dia akan paparkan dua gelombang dekat sini lah, okey. Okey, ini adalah gelombang, katakan ini adalah A, ini adalah B lah. Okay. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Okey, kamera ni adalah B. Okey, jadi kita boleh tengok gelombang lah. Ataupun mungkin dia sambung pada komponen yang kapasitif ataupun bukan induktif. Kemungkinan ataupun dia delay dan sebagainya. Kemungkinan juga, okey, kita boleh lihat gelombang yang kedua ni dia sama ada
leading ataupun lagging. Kalau katakan leading, okey, katakan satu gelombang yang baru yang B ni, ini adalah B, ini adalah A, okay, A yang inilah, A ini A. Dan B katakan dia ada delay, beza sedikit dengan tu, mungkin dia starting kat sini, okey. Tak kisahlah dia sama tinggi ke, dia sama rendah, rendah sikit ke, okey. Jadi dia akan berbeza lah, okey, dia ada perbezaan dekat situ lah, okey. Jadi dia akan berulang lah, okey, maknanya kat sini ada dia punya perbezaan, okey, berapa dia punya, ada beza lah, berapa darjah dan berapa darjah lah. Jadi kita akan boleh tentukan gelombang mana sampai dulu dan gelombang lama mana sampai kemudian lah, okey. Jadi kalau kamu dah belajar dekat tu, dia ada sebut pasal leading dan juga lagging lah, okey, ataupun mendahului dan ataupun mengekor, okey. Okey, jadi itu fungsi osiloskop lah untuk kalau kita nak tengok dua channel, okey. Channel 1, channel 2 lah. Maknanya kita boleh tengok dua gelombang serentak, okey. Okey, jadi itu adalah bahagian horizontal. Okay, kemudian kita masuk pada satu. Okey, ada soalan tentang horizontalnya? Tuan, Ada. Okey, tanya. Tak ada apa masalah. maksud dengan yang delay tu? Macam mana? Tadi tuan ada cakap kalau dia delay, ketinggian dia tu akan berbeza. Apa maksud delay tu? Tak adalah. Delay ni maknanya gelombang ni lambat sampai ataupun dia cepat sampailah daripada gelombang yang asal. Okey. Kalau dia katakan dia ada sukat satu lagi, katakan dekat sinilah, okey, dia sukat satu lagi, tapi gelombang dia sampai lambat daripada gelombang yang asal lah, okey. Maknanya dia bukan starting dekat sinilah. Kalau dia kata delay tu, ada delay berapa degree tu, dia bukan starting dekat sinilah. Dia bukan gelombang dia tak keluar dekat sinilah, okey. Kalau dia sama, dia akan keluar dekat sinilah. Tinggi rendah amplitude tu bergantung pada apa yang kita ukur lah, okey. Kalau nilai yang kita ukur tu hasil yang kita tu adalah voltage yang kita hasil tu adalah lebih rendah daripada yang A ni, maknanya kalau dia tak ada delay apa, dia starting kat sini jugalah, okey. Katakan dia punya amplitude dia lebih rendah lah, maknanya voltage yang kita ukur tu sebenarnya pada komponen yang kedua kita ukur tu kita tahu adalah lebih rendah daripada voltage yang kita ukur yang pada A tu lah. Jadi dia akan starting tempat yang sama lah. Okey, dia akan starting tempat sama dan dia berulang di tempat yang sama lah macam gini, okey. Itu adalah dia tak ada apa-apalah, maknanya dia sepasar lah, okey. Dalam bahasa teknikal dia panggil sepasar, maknanya starting dia dan berakhir dia di tempat yang samalah dengan gelombang yang pertama, okey. Itu adalah dia punya sepasar lah ataupun tak ada delay lah, maknanya tak ada perbezaan sudut antara gelombang satu dengan gelombang dua, okey. Kalau ada delay, okey, maknanya kita ukur tu contohlah kita ukur kapasiti ataupun kapasitor dan sebagainya tu, mungkin dia ada sudut tertentu, okey. Ya, bila kita ukur tu dia ada sudut tertentu. Jadi katakan dia ada perbezaan sudut lah, dia keluar antara gelombang ni yang katakan yang ini adalah pure resistive, okey. Yang ini kita adalah inductor lah ataupun kapasitor, okey. Jadi bila kita tu dia ada biasanya dia ada punya nilai Z dia dan sebagainya lah, Z sudut berapa dan sebagainya, okey. Katakanlah dia ada perbezaan sudut, jadi gelombang yang akan keluar pada paparan yang kedua ni, okey, sama ada dia gelombang yang akan keluar ni sama ada dia punya istilah dia ada satu leading dan juga ada satu lagi lagging, okey. Okey, maknanya leading adalah mendahului, okey. Yang ini adalah mengekor lah, lagging ni adalah mengekor, okey. Ya.
Dia ada satu istilah panggil lead, okey. Tabiat leading ini adalah mendahului. Yang satu lagi adalah lagging. Okey. Double G, ing lah. Okey. Ini adalah mengikut lah. Maksudnya kalau dia mendahului, dia akan mendahului, mana dia sampai dulu pada aksi horizontal ni sebelum ni sampailah. Maknanya katakan dia sampai adalah dekat sini. Maknanya contohlah dia dekat sini, okey. Dia starting kat sini. Dia pusinglah, okey, pusing. Kemudian dia starting awal daripada, dia sampai awal daripada horizontal ni tapi tak nampak lah. Okey. Jadi gelombang tu akan kat sini, kemudian kat sini. Kalau kita banding, dia akan mendahului gelombang ni lah. Maknanya yang ini sampai dulu, baru ini sampai ke titik kosong lah. Okey. Okey, boleh faham? Faham Tuan. Okey. Tuan, perbezaan sudut tu terjadi sebab apa Tuan? Perbezaan sudut tu terjadi sebab bahan Bahan yang kita ukur tu lah. Okay. Mungkin yang ini kita ukur pure intangan. Okay. Yang satu lagi ni mungkin kita dah ukur ada gabungan intangan dan juga kapasitor ataupun induktor dan sebagainya lah. Okay. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Okay, sama. Okay, itu dia punya bahagian ni. Kemudian ada satu lagi bahagian ni, okay. Dia panggil bahagian trigger lah. Okay, bahagian trigger. Okay. Jadi bahagian trigger ni adalah tujuan dia adalah dia nak, okey, dia akan pastikan, okey, untuk mengawal permulaan gelombang ni keluar lah. Dia akan startkan kat mana gelombang tu, bentuk mana dan sebagainya lah akan keluar pada paparan skrin ni lah, okey. Jadi itu adalah bahagian trigger, okey. Sama jugalah, dia ada AC, DC, kemudian external. Externalnya maksudnya kalau yang satu lagi ni input external ni maknanya kita ambil daripada itulah, okey. Externalnya itulah isyarat, okey. Jadi dia ada AC, DC dan juga ni. Kalau kita coupling ni maknanya seolah-olah kita menggabungkan gelombang satu dengan gelombang dua lah. Okey, kalau dua masukkan tu kita couplerkan dia, maknanya dia akan bergabung lah. Okey. Gelombang tu kalau katakan contoh gelombang tu adalah gelombang yang okey, kita katakanlah samalah, okey, sama. Bentuk dia keluar dekat sini sama dan juga mungkin dia punya amplitude dia rendah. Apabila kita taruh pada couplingnya sistem, okey, dia akan gabungkanlah. Kalau yang ini 5 volt, sini 3 volt, dia akan gabung jadi gelombang yang akan keluar double lah, jadi 8 volt lah. Okey, itu maksud dia coupling lah. Okey. Okey, dia
Diam. Alah. Syam tidur, Syam. Yo. Kenapa Hello. Syam, Alah. bangun Syam. Hello. Kaplin tu gabung. Hello. Nas, sambung Nas. Ha? Sambung aja. Biasa lah. Alah. Hello. Hello, polis. Nas ajalah Nas. Dah record dah ni. Ada lagi tak ni? Aduh, tengah sedap-sedap goreng tiba-tiba habis kelas. Habis lah. Saya tak WhatsApp apa-apa. Ni dah boleh live ni Cik tengok WhatsApp saya ada apa-apa WhatsApp tak? Tak ada tu, tak ada. Nak aku call saya. Try aku. Aku rasa kelas cancel lah. Aku rasa Ya, aku tengah call. Aku rasa kelas cancel lah. Ketua. Siapa yang tengah rekod ni? Siapa yang tengah angkat tangan ni? Hafiz. Ramai lah. Bukan angkat tangan. Oh, saya rekod tapi saya tak ada. Saya Apa saya. yang rekod ni kantor ya? Saya terkeluar saya. Tak lah, saya okey je.
Masa Kau tengah cakap ni kau tak nampak. dah aku dah call lah. Nanti saya masuk balik. Oh, ingatkan cancel tadi, baru nak tidur. Ikut. Petang dah test. Bosan betul lah main angkat tangan ni. Teringat time sekolah rendah kan. Angkat tangan. Turun. Buat sekolah rendah habis. Dekan bunyi. Dia ikan angkat tangan sebab nak jawab soalan. Terbuka tu. Bos. The mic open sir. Okey, boleh nampak? Boleh. Tak, dia punya terkeluar. Tak. Dia punya terkeluar tadi. Okey, boleh? Halo? Okey, boleh. Alright. Jadi, jadi pada oscilloscope nanti, pada satu body oscilloscope tu, dia ada tempat untuk kita buat calibration lah. Okey, sebenarnya ada satu tempat yang kita kena buat calibration kat situ lah. Okey. Jadi, kebiasaannya, okey, kalau dekat sini dia tulis 2 volt lah. Okey, 2 volt. Kemudian gelombang dia adalah 4 segi. Okey. Jadi, kita kena buat calibration kat sini, maknanya ini adalah probe ni, okey. Probe ni akan sambung pada terminal dekat sini. Kemudian ground ni patutnya dia ada terminal ground jugalah kat atas ni. Okey, maknanya kita klik kat situ. Jadi kita kena buat calibration tu. Kalau katakan kat sini contoh dia tulis 2 volt, okey. Tapi kalau yang digital dia akan tulis 2 volt peak to peak. Okey, maknanya kita kena dapatkan 2 volt peak to peak ataupun 2.5 volt peak to peak. Bergantunglah pada oscilloscope yang kita gunalah. Okey, tapi mesti ada satu tempat yang akan di-attach dengan untuk kita buat calibration dulu. Okey. Jadi kita letak dekat sini, okey. Jadi kita akan dapat gelombang yang sepatut kat sini adalah dia label dia dah labelkan kat sini adalah 4 segi, katakan 2 volt peak to peak. Jadi sepatutnya okey. Ini yang dikatakan ataupun bila kita buat kita ukur dekat calibrate tu, kita letak point tu, titik dia dekat calibrate tu,
Jadi kalau katakan gelombang kamu tu berada dalam keadaan under, okey, under maknanya dia gelombang dia rendah, dia tak samalah patutnya. Kemudian kalau katakan tiba-tiba ada puncak pula, maknanya dia over daripada sepatutnya, okey. Yang sepatutnya betul-betulnya adalah mesti semualah, okey, 4 segi macam ni, okey. 4 segi macam yang inilah seperti apa yang gambar dekat sini lah. Okey, gambar kat sini akan menunjukkan bila kamu ukur dia punya kat sini, yang keluar adalah gelombang sepatutnya bentuk macam ni lah. Okey, tak ada dia punya over ataupun under dia punya lah. Okey, maknanya dia punya gelombang dia ada erotan lah. Okey, dipanggil ada erotan. Okey, jadi kalau keluar macam ni, okey, keluar sama ada under ataupun over ni, jadi kita ada satu button dekat depan ni, ada dipanggil probe adjust ni. Jadi kita adjustkan probe tu supaya kita akan dapat betul-betul dia sharp lah. Okey, garis lurus seperti inilah. Okey. Jadi baru kita boleh gunakan untuk buat uji kaji lah. Okey. Baru kita boleh gunakan oscilloscope tu untuk buat uji kaji. Okey. Okey. Jadi apabila kita menggunakan kapasitor reaktan ya, atau okey, dia punya kapasitor reaktan dia punya tu yang kita nak ukur, okey. Apabila kita kurangkan dia punya frekuensi, sepatutnya nilai yang kita tu akan sama dengan pada oscilloscope akan sama dengan apa yang pada input oscilloscope lah. Okey, maknanya dia punya gambar ataupun bentuk seperti mana yang sebelum kita ukur daripada input masuk ke oscilloscope, itulah dia punya gambar dia lah. Okey. Tapi kadang-kadang lah, okey, kadang-kadang kita boleh lihat bentuk macam ni lah, bentuk gelombang macam ni, ada punya herotan, okey, ataupun dia punya distortion tu, okey, dia ada punya tinggi rendah dan sebagainya tu, okey, ada gangguan atau dia tak straight macam ni, okey, kemungkinan lah, okey, kita boleh buat bukan andalan lah, tapi apabila oscilloscope yang kita guna tu dah terlalu lama, dah terlalu bertempoh hayat dia dah lama, kemudian kita pun jarang buat dia punya calibration dan sebagainya. Jadi kemungkinan hasil yang kita akan dapat tu adalah tak berapa tepat lah. Okay? Jadi patutnya mungkin makmal akan dalam tempoh beberapa tahun, patutnya dia akan bawa untuk oscilloscope tu untuk dicek dan sebagainya lah. Tapi kalau itu guna je lah. Okay? Jadi apabila usia kemudian dia punya ada tolerance manufacturing dan sebagainya dan makin tak berapa perfect dia punya penggunaan oscilloscope tu, jadi apabila dia akan ada distortion lah ataupun ada dia punya gelombang ni tak semula. Okay? Apabila kita menggunakan pada high frekuensi lah, apabila kita naikkan pada high frekuensi, dia akan ada bentuk yang gangguan macam ni lah. Okay? Okay, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi pada pengukuran oscilloscope lah. Okey, jadi kita lihat pada vertical measurement, okey, dan juga kita akan lihat juga pada horizontal measurement. Okey, jadi kalau katakan gelombang yang keluar adalah dalam bentuk sinus ni, okey, adapun gelombang sine, okey, jadi biasanya kita akan letakkan pada reference ataupun origin dia punya ni. Jadi pada kosong, okey, dia starting pada kosong. Jadi maksima gelombang ni sampai ke puncak atas ni, itu dipanggil BP lah, bottom puncak. Okey, positif. Ini adalah positif lah. Tapi kalau kita ukur daripada sini ke bawah, okey, daripada kosong ke bawah, itu dipanggil negatif BP lah. Okey, BP adalah bottom puncak. Okey. Jadi kalau kita ambil daripada, kita ukur daripada puncak positif sampai puncak negatif, itu dia panggil BP to peak lah. Maknanya 2 kali BP lah. Okay? Kalau katakan sini 5 volt,
BP to peak tu adalah 10 volt lah. Okey. Okey, jadi dia punya kemudian dekat line ni, okey, dia panggil VRMS lah. Maknanya kita boleh kira kalau katakan sini adalah 10 volt, okey, kita ambil lah BP ni 10 volt, okey. Okey, okey. Okey. Jadi VPP tu okey adalah botang puncak. Mana dia ambil ukuran daripada botang puncak positif sampai ke botang puncak negatif lah pada waveform tu lah. Okey, puncak positif sampai ke puncak negatif itu adalah BP to peak lah. Okey. Mana puncak ke puncak. Okey. Kalau BP dia ambil daripada kosong ke positif puncak, okey, gelombang tu, ataupun daripada kosong ke negatif puncak gelombang ni lah. Okey, dia ukur daripada sini sampai ke sini. Itu adalah negatif BP. Okey. Jadi katakanlah okey, gelombang ni daripada sini sampai ke sini katakan 10 lah. Okey. Daripada okey, kita ambil contoh lah. Okey, daripada ketinggian ketinggian gelombang ni sampai ke sini katakan adalah 10 volt. Okey. Jadi ini adalah sama dengan BP lah. Okey. Kalau ke bawah pun kalau buat gelombang ni sama, patut sini adalah negatif 10 volt lah. Okey. Jadi kalau 10 volt jadi BP to peak dia adalah 2 kali BP lah. Okey. Jadi kita ubah je ni formula ni, kita ubah je nak dapatkan BP to peak jadi 2 kali BP lah. Kalau kita dah tahu 10 maknanya 2 kali 10 lah. Okey, kita akan dapat 20 volt BP to peak dia lah. Maknanya daripada puncak positif sampai ke puncak negatif. Okey. Okey, kita gunakan formula ni lah. BP sama dengan BP peak bagi 2 lah. Maknanya botang puncak ke puncak ataupun okey, botang peak to peak lah. Okey, bagi 2 kita akan dapat BP lah baru. Okey. Kemudian kita nak dapat BRMS. Okey. Jadi kita dah tahu BP 10. Jadi kita gunakan formula BRMS adalah 1/2 okey, darab dengan BP. Maknanya kalau kita selesaikan 1/2
punca 2 ni kita akan dapat okey VRMS okey kita selesaikan 1 bahagi dengan punca ni kita akan dapat 0.707 lah. Okey. Kalau V peak tadi 10, maknanya 10 volt. Jadi nilai VRMS dia adalah 7.07 volt lah. Jadi dia kurang daripada V peak lah. Itu yang nilai dia berada di bawah pada V peak. Okey. Okey. Kemudian satu lagi adalah V average. Okey. Mana kita nak lihat purata lah. Okey, purata, bautan purata. Jadi biasanya bautan purata kita akan ambil formula kita akan ambil half circle je. Okey. Sebab kalau kita ambil full circle ni, okey, katakan kita kira-kira V average ni, katakan kita kira sini adalah 5 volt lah, contoh kita kata 5 volt. Kat bawah ni adalah juga negatif 5 volt. Kalau kita nak ambil kedua-dua circle ni, positif dan juga negatif, V average dia adalah kita campur lah. Maksudnya 5 volt campur negatif 5 volt, kita akan dapat V average dia adalah 0 volt lah. Jadi untuk dapatkan V average sebenar, okay, kita hanya ambil half circle sajalah. Okay, kita ambil separuh kita saja, kerana kita ambil kat sini lah. Okay, kita ambil daripada sini sampai sini saja. Okay. Mana kosong ke puncak, balik kepada kosong je lah. Kita tak ambil kedua-dua kat sini. Okay. Sebab bila ambil dua-dua circle ni, okay, dia akan hasil sama dengan kosong lah. Maknanya kalau kita cari luas, kita gunakan kaedah mencari luas di bawah graf ni dan juga luas di bawah graf kat sini. Okay. Satu akan nilai positif dan juga satu lagi nilai negatif lah. Jadi kita campur kedua-dua tu, dia akan menghasilkan nilai kosong lah. Okay. Jadi untuk dapatkan V average tu kita hanya ambil separuh sajalah. Okay. Kita ambil half circle saja. Okay. Katakan kita ambil daripada kosong dan sampai ke kosong balik lah. Maknanya kita ambil yang ini. Jadi inilah dia punya formula. Okay. V average adalah 2 kali dengan punca 2 bagi phi darab dengan VRMS lah. Jadi kalau ini kita kena tahu dulu VRMS. Okay. Baru kita boleh dapat V average lah. Okay. Phi ni kita gunakan 3.14 lah. Okay. Phi ni adalah kita tukar dalam 3.14. Kalau kamu tekan je pada kalkulator phi tu, dia akan keluar lah 3.14 something lah, banyak lah, panjang lah kalau kalkulator. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada kita pergi pada bahagian horizontal. Okay. Bahagian horizontal ni, okay. Jadi kita nak tentukan berapakah dia punya tempoh, okay, satu circle complete ni lah. Daripada kosong, 90 darjah, 180 darjah, kemudian 270, kemudian balik 360 darjah lah. Ada satu circle complete lah, okay, 360 darjah. Dan tengok tempoh dia berapa, okay. Tempoh dia berapa. Jadi kalau katakan tempoh dia adalah biasanya disukat dalam second, microsecond, millisecond lah, bergantung pada itu. Katakanlah, okay, gelombang ni, okay, tempoh dia adalah 1 millisecond, okay, daripada 0 sampai ke 360 darjah ni, okay, ataupun 2 phi ni, okay. Okay, kamu akan lihat tu, okay, sampai ke 2 phi ni, dia ada masa dia lah, berapa second dia ambil untuk gelombang ni complete satu circle. Jadi kita katakan contoh, kita ambil contoh T sama dengan 1 millisecond. Jadi kita boleh cari frekuensi untuk gelombang yang terhasil ni menggunakan frekuensi sama dengan F bahagi dengan 1 per period lah, ataupun 1 per tempoh T. Okay. Jadi kita bagikan 1 per T lah. Jadi kita masukkan lah. Okay. T kita dah tahu. Jadi kita masukkan T sama dengan 1 millisecond. Kita akan dapat frekuensi ni adalah 1 kHz. Okay. 1 millisecond adalah, okay, kita bagilah, okay, kosong, kita kalau ubah tu adalah sama dengan 0.001 second lah, okay. Jadi kita bagi je, kita akan dapat 1000 Hz lah, okay. 1000 Hz sama dengan 1 kHz lah, okay. Jadi kita dapat tahu frekuensi untuk gelombang ni adalah 1 kHz, okay. Okey, ada juga satu gelombang yang terhasil adalah dalam bentuk gelombang seperti kat sini lah. Okey, dia bentuk tak sine wave tapi dia dah bentuk macam
ada sebahagian 4 segi dan sebagainya lah. Okey, dia bentuk yang kat sini. Okey. Jadi kita boleh ukur juga, okey, beberapa perkara lah. Okey, kita boleh ukur beberapa perkara selain daripada tempoh. Okey, tempoh ni kita boleh ambil tempoh dia, katakan contohlah kat 50% ni kita starting dekat sini sampai ke 5% satu gelombang yang nak naik balik lah. Ni kita ambil masa separuh, kenaikan ni separuh, 50% sampai sini lah. Ataupun tempoh kita boleh ambil daripada sini sampai ke sini lah, pun boleh juga tempoh. Okey. Ataupun daripada sini sampai ke sini pun tempoh juga, dia akan tempoh yang sama lah. Okey. Tak kisah tempat mana kita ambil, kita faham konsep nak ambil tempoh tu. Okey. Jadi kita boleh ukur selain daripada tu, kita boleh ukur dia punya lebar dia punya denyut tu berapa TP ni ataupun lebar denyut. Okey. Kemudian kita boleh ukur masa dia jatuh, okay, TF, falling time. Kemudian kita boleh juga ukur pada masa naik gelombang tersebut lah. Okey. Kita boleh ukur masa gelombang tu jatuh dan juga masa gelombang tu naik. Jadi nak ukur yang ini, okey. Okey, kalau nak ukur pulse width ni ataupun lebar denyut ni, kita ambil pada center 50% lah daripada gelombang tu. Dia akan start daripada 0% sampai maksimal adalah 100% lah. Jadi kita ambil di tengah-tengah ni 50%, itu adalah dipanggil TP lah, pulse width lebar punya gelombang ni. Okey. Kemudian nak ambil TF dan juga TR ni, kita akan rujuk antara 10% ke 90% lah. Okey. Dia punya TF dan juga TR lah. Okey. Daripada 10% ke 90%. Okey. Jadi itu dia punya formula lah. Okey, dia punya formula. Dia keluarkan formula macam tu nak dapatkan time fall, okey, ataupun time rise, okey, rise time ataupun falling time. Okey. Jadi dia ambil antara 10% gelombang tu ke sampai 90% lah. Dia akan ambil 0 ke 100%. Jadi daripada 10 ke 90 tu, itu adalah masa gelombang ni naik daripada 10 sampai 90, itu dikenali sebagai rise time lah, okey, ataupun masa menaik. Kemudian daripada 90 ke 0 ni, okey, ke 10% ni, okey, 90 ke 10% ni, itu adalah daripada ni adalah dipanggil masa gelombang tu jatuh, okey. Masa gelombang tu jatuh, okey, TF lah, okey. Kemudian fungsi sama jugalah, okey. Jadi fungsi dia sama, okey, satu period mana satu peti lah. Kemudian kita boleh kira duty circle untuk gelombang ni lah, berapa dia punya duty circle dia menggunakan formula TP punya lebar ni berapa bagi dengan T darab dengan 100% lah. Maknanya dia akan dapat duty circle ni dalam persen lah. Okey. Okey, itu adalah yang tu. Okey, ini adalah contoh-contoh gelombang lah. Okey. Jenis-jenis gelombang tu, waveform dia punya gelombang berkala. Okey. Bentuk gelombang berkala. Okey. Kalau sine wave gelombang waveform, okey, kalau kita lihat sine wave waveform tu, okey. Dia ada positive half circle dan juga negative half circle lah. Maknanya kita gabung dua ni, dia akan dapat satu one fully circle lah. Maknanya dia punya tempoh dia, maknanya positive half circle campur negative half circle adalah dia punya period dia lah, tempoh dia. Okey, one fully circle lah, maknanya complete lengkap dia punya. Okey, yang ini adalah dia punya first circle, kemudian ni second tempoh lah, yang kedua. Benda ni berulang lah, dia berulang je. Okey. Okey, dia berulang sampailah kita off dia punya tu. Okey. Jadi antara positive half circle adalah di antara 0 ke 180 darjah. Kemudian negative half circle adalah daripada 0 ke 360 darjah lah. Ataupun kat sini adalah phi ataupun 2 phi lah. Okey, kat sini. Okey. Kemudian square wave, okey. Okey, dia ada sama jugalah. Yang bentuk naik ni itu adalah positive half circle. Kemudian yang jatuh ni belum timbul yang baru untuk naik ni, okey, itu adalah negatif circle lah. Okey, itu adalah yang ini. Okey, amplitude dia daripada sini sampai sini lah, itu dia punya amplitude sama jugalah kalau amplitude. Okey,
Kemudian kita ada rectangular, okey, rectangular waveform, mana dia ada negatif dia tu, okey, ada dua pas yang berbeza lah dia punya lebar dia, okey. Satu positif dia paruh, kemudian kanan sini 2 kali daripada positif lah, okey. Jadi tempoh dia sama juga lah daripada sini sampai ke sini, okey. Dia punya circle ataupun tempoh dia, okey. Okay. Kemudian lain-lain bentuk gelombang ada segitiga punya, okey. Dan dia ni adalah jenis pas lah, dia punya denyut, okey. Biasanya kalau kita belajar nanti digital, kita akan nampak lah, okey, bentuk-bentuk denyut, okey, pada 1010 dan sebagainya, okey. Kamu akan nampak lah dia punya bentuk-bentuk gelombang ni yang akan diguna pakai untuk selesaikan dia punya digit lah, okey. Dia ada pas dia dan sebagainya lah, okey. Kemudian ada jenis suatu, okey, waveform, okey. Dia ada dua lah, kalau ini adalah positif ramp, ada punya ramp, dan ini adalah negatif lah, bahagian negatif, maknanya positif dia akan pergi starting di sini, okey. Kemudian baru jatuh negatif, okey, slot negatif, okey, slip. Kemudian yang ini adalah bahagian yang negatifnya ramp lah, okey. Ada soalan, okey? Okey, saya terus sikit lagi, okey, itu tentang measurement tu, okey. Jadi kita tahulah, okey, dia akan di oscilloscope ni akan mengukur voltage melawan masa lah, okey. Voltage BS time lah. Okey, untuk oscilloscope tu, okey, dia digunakan untuk mengukur voltage lawan masa, okey. Ukuran dia sama ada AC atau DC voltage kena, voltage amplitude, time punya tempoh, okey. Dan daripada tempoh kita boleh tahukan dia punya frekuensi untuk signal tu lah, okey. Kemudian kita boleh ukur dia punya beza shift between two signal, okey. Dua gelombang, kita boleh ukur dia punya perbezaan dia punya pasar dia lah, okey, antara gelombang A dengan gelombang B. Kita boleh ukur dia punya menggunakan oscilloscope lah, beza pasar antara dua gelombang tu lah, okey. Maksudnya katakan gelombang okay, katakan gelombang ni starting dia kat sini, satu gelombang lagi starting dekat sini, jadi kita boleh ukur dia punya perbezaan pasar lah antara dua gelombang ni lah. Ni gelombang A katakan, ni gelombang B lah. Jadi kita boleh ukur juga guna oscilloscope untuk lihat berapakah beza pasar antara gelombang A dengan gelombang B lah menggunakan oscilloscope. Okey.
Okey, kita masuk sikit contoh, okey, bagaimana isi padam tu nanti pening kamu tengok. Okey. Kita lihat contoh okey, analog ni, okey. Ini kalau analog kita terpaksa buat pengiraan sendirilah, tapi kalau digital kita boleh paparkan terus pada skrin tu apa yang kita nak, BP to peak, BRMS, average dan sebagainya, kita boleh papar frekuensi dan sebagainya, semua tempoh semua kita boleh papar pada skrin kat sini. Okey, mana kita ambil bacaan terus dalam direct digital lah. Okey, tapi analog kita kena belajar sikit lah. Okey, bagaimana penggunaan analog kalau kita nak buat ukur AC voltage measurement lah. Okey, kita nak ukur AC voltage measurement. Okey, okey, katakan gelombang ni adalah volt division dia disetkan pada 5. Okey, dia settingkan pada 5 volt lah. Okey, 5 dia settingkan pada 5 volt per division. Okey, dia adalah okey 1, 2, 5, 10, 20 sampai ke 500, kemudian kepada 0.1, 0.2, 0.5 lah. Okey, jadi katakan dia selector untuk volt per division ni pada 5 volt per division. Okey, 5 volt per division. Contoh amplitude, okey, kita lihat gelombang ni adalah daripada untuk satu circle kita katakan dia mula daripada sini. Okey, sampai ke sinilah satu circle yang kedua, ketiga, okey, keempat dan juga sampai ke 5 lah. Ada 5 circle dalam ni lah. Okey, circle satu, berapa circle? 1 sampai sini 1, 2, 3, 4 sampai sini 4 plus ada 5. Maknanya dia pada skrin ni ada 5 circle yang samalah. Okey, maknanya ada 5 circle. Okey, jadi biasanya kita akan ambil satu sajalah untuk buat kalau kita buat amali dan sebagainya, biasanya kita ambil satu circle yang komplit sajalah, satu inilah. Okey, sampai sini sajalah. Okey, okey, katakan dia punya amplitude dia daripada puncak positif sampai puncak negatif adalah 6 division. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai daripada atas sampai ke bawah ni ada 6 petak. Diguna pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 division. Okey, jadi kalau kita ukur daripada atas sampai bawah, itu dikenali sebagai peak to peak lah. Okey, jadi kita ambil lah. Okey, okey, mana 6 division tu. Okey, jadi kita kira dekat bawah ni. Okey, peak to peak sama dengan 6, okey, 6 division time dengan 5 volt per division. Okey, jadi kita boleh cancel kat sini. Itu yang kita akan dapat 30 volt lah. Okey, 30 volt. Okey, itu yang kita dapat 30 volt. Itu adalah peak to peak lah. Okey, okey, kalau nak kira BRMS dia. Okey, jadi kita dah tengok formula yang kat atas tu. BRMS sama dengan 1 per punca 2 darab dengan BP. Okey, jadi kita ada data kat sini. Kita tak, contohlah kita tak cari BP berapa. Contohlah kita tak cari, kita nak guna terus BP to peak ni. Jadi kita kena bahagi dengan 2 lah kat bawah ni. Okey, jadi kita tulis. Okey, VRMS kat bawah ni. VRMS sama dengan 1 per 2 punca 2 darab dengan BP to peak. Okey, kalau kamu tak nak keliru, okey, kamu dapatkan dulu BP dekat sini lah. Okey, kalau tak nak keliru dengan formula kat sini, okey, kamu dapatkan dulu BP dulu lah. Okey, mana BP adalah BP peak to peak bahagi dengan 2 lah. Okey, kita dapat 30 bahagi 2, kita akan dapat 15 volt. Okey, jadi kalau kita masuk dalam formula ni, okey, formula yang atas yang kamu dah diberi kat atas tu, jadi kita ganti je lah. Okey, saya dah mudah tadi adalah VRMS sama dengan 0.707
darab B peak. Okey, jadi masuk je lah 0.707 darab dengan 15 volt lah. Okey, kamu akan dapat betul tak? Okey, 10.6 volt. Okey, okey, kamu akan dapat 10.6 volt lah. Adalah 605. Okey, kalau kita tu 10.605 lah volt. Okey, tapi kita ambil ni 10.6 volt sajalah. Okey. Okey, ada soalan? Okey, saya stop dulu kuliah hari ni kat situ. Okey. Okey, sebelum, sorry, saya sambung sikit lagi. Okey. Okey, DC voltage measurement. Okey. Gelombang DC dia tak tunjuk seperti inilah, dia tak tunjuk seperti gelombang AC. Dia hanya satu garis lurus sajalah. Dia hanya satu garis lurus. Okey, itu adalah DC voltage lah. Okey, dia DC punya measurement lah. Maknanya hasil keluaran pada oscilloscope hanya satu garis lurus sahajalah. Okey, itu adalah DC voltage-nya lah. Okey. Okey, jadi kita ambil daripada sinilah, sama juga lah, kita start pada zero reference. Okey, pada kosong sampai ke sini katakan 2.6 division. Jadi kita darablah dengan dia punya volt per division ni, kerana 2.6 barat dengan 20, kita akan dapat 52 volt lah. Okey. Okey. Ini seperti yang saya tunjuk tadilah. Okey. Saya dapat dulu tempoh. Okey, tempoh. Okey, time per division disettingkan pada 0.2 millisecond. 0.2 millisecond. Okey, kita tengok daripada sini sampai ke sini adalah dalam millisecond. Daripada 50 sampai ke 0.2 ni adalah microsecond lah. Jadi disetting pada 0.2 millisecond. Jadi kita darablah. Okey, 5 darab dengan 0.2 kita akan dapat 1 millisecond. Okey. Okey, alright, kita stop dulu kat sini. Okey. Kalau ada apa-apa just WhatsApp je lah. Okey. Melalui grup ke ataupun melalui individu, kalau tak faham boleh tanyalah. Okey. Jangan malu, jangan segan. Okey. Jadi okey, jadi kita selamat berehat dan selamat menjamu selera lah. Selamat makan tengah hari. Okey. Jadi kita berhenti dekat sini dulu lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari lah. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.